عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengerusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya yang terus mengalir kepada kita sampai ke hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak hidup selesa kecuali dengan nikmat-nikmat pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu menjadikan kita kehidupan kita selesa di dunia, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kehidupan akhirat kita lebih selesa, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, seperti biasa, minggu pertama ni kita tengok tafsir Al-Quran, dan minggu ni kita masuk ke surah yang baru, iaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, iaitu surah yang ke-79, mengandungi 46 ayat. Surah An-Nazi'at ni artinya surah diartikan sebagai pencabut nyawa. Pencabut nyawa dari jenis makkiyah. Jadi bila kita sebut dari jenis makkiyah, kita faham bahawa surah An-Nazi'at ini dia turun di Mekah. Kalaupun dia tak turun di Mekah, dia turun di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Mekah. Jadi itu surah-surah Makkiyah. Kalau kita jumpa dalam buku-buku tafsir ditulis surah Madaniyah, maknanya ayat atau surah itu turun di kawasan Madinah atau kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Dia akan dipanggil Madaniyah. Jadi dua ya, Makkiyah atau Madaniyah. Dia tak ada ihsaniyah, jamaliyah, tak ada. Sebab Quran ni turun, dia tak turun ke Rambau. Dia turun di Makkah atau di Madinah, sesuai dengan tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan dibangkitkan sebagai rasul, di dua tanah suci itu. Jadi tuan-tuan, kita baca sama-sama seperti biasa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة صدق الله العظيم Wan-nazi'ati gharqa. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita dengungkan qadar 2 harakat. Wajibul gunnah dibaca dengan 2 harakat. Wa gunna mim thumma nun shuddida, hendaklah didengungkan nun dan mim yang bertasydid, kan? Nun dengan mim kalau jumpa dalam Quran ada tasydid, ada sabdu, kita dengungkan qadar 2 harakat. Wan nazi'ati gharqa. Ghar, dia tak boleh baca ghar. Semua ra yang mati, kalau sebelumnya huruf berbagi atas ataupun huruf berbagi depan, maka ra tu hendaklah ditafkhimkan ataupun ditebalkan. Gharqan jadi gharqa. Semua huruf hijaiyah daripada ba, alif bukan alif tak kira huruf hijaiyah. Alif ni huruf mad, dia tidak menerima baris. Yang menerima baris ni hamzah. Ba sampai ke ya. Apabila dia baris 2 di atas, bila kita nak waqafkan bacaan, kita buang 1 baris. Gharqan jadi gharqa. Apa lagi? Sabahan jadi sabaha. Nashtan jadi nashta. Begitulah seterusnya. Mad'i wab. Tuan-tuan tak kena nama tak apa tuan-tuan, tapi baca tu kena tu. Dalam kita baca Quran ni tak kena nama tak apa, tak tahu apa hukum. Kalau orang tanya ni kenapa dengung? Sebab ustaz ini nombor sabdu. Apa nama ini? Saya tak tahu ustaz, tapi kalau 5 kali kiamat memang berdengung kata dia. Okey lah tu. Bolehlah terima ilmu tu sekadar orang awam baca Quran. Kalau kita nak mahir lagi, nak tahu hukum, nak tahu dalil, itu bukan kita lah, kan? Bukan kita, maksud saya kita tak mampu. Yang mampu boleh buatlah. Yang tak mampu cukuplah sekurang-kurangnya betul bacaannya. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitat, nun sabdu sama dengan pada wan nazi'at tadi, dengung qadar 2 harakat. Syitati nashta. Nashtan jadi nashta. Mad iwad juga. Wasabihati sabha. Ba yang mati. Qala. Ada 5 huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau kita Melayu kan, qata bajuden. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qata bajuden. Qaf, ta, ba, jim, dal tu bila mati, maka dia akan ada bunyi detakkan suara. Di tengah-tengah ni kita panggil dia surah kecil. Sabha. Kalau kat ujung dia lagi kuat bunyi dia. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Yang ini was-sabihati sabha. Ada bunyi qalqalah tu. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsirannya berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, dan juga apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab tafsir dia ini, insya-Allah.
wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, wassabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, fassabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan deras, falmudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan alam. Allah membuka surah ini dengan bersumpah untuk menguatkan penyataannya bahawa hari kebangkitan atau kiamat pasti berlaku. Ia bersumpah dengan wan nazi'ati gharqa, dengan nama malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras secara paksa. Itu huraian daripada Ustaz Ahmad Sunhaji. Maksud wan nazi'ati gharqa ni, maksud dia nazi'at iaitu dengan nama malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras secara paksa. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih menyebutkan dalam tafsir ini pandangan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, begitu juga daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahawasanya nazi'at ni maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut roh-roh orang kafir. Jadi samalah seperti mana yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Kita banyak kali bincangkan, nampaknya apa yang tercatat dalam kitab Amrul Asir ni banyak diambil daripada apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Dan pendapat Al-Masruq daripada Masruq dan Mujahid menyebutkan bahawasanya nazi'at itu maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa anak Adam. Kita lanjut nanti tuan-tuan, kita akan dapat tengok bahawasanya dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan tentang malaikat-malaikat yang diberikan tugas masing-masing. Ada tugas-tugas dia. Di antaranya yang kita bincangkan pada ayat pertama ni, cabut nyawa. Malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala hantar untuk cabut nyawa manusia ni, dia ada malaikat yang khusus nak cabut nyawa orang kafir. Bila dia cabut nyawa orang kafir, lain cara. Bila diutuskan untuk cabut nyawa orang beriman, lain cara. Jadi surah ini menerangkan wan nazi'at disebut, dimaksudkan nazi'at tu iaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan cara yang keras. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam tafsir ini, yang dinaqalkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Kata dia maksud ayat wan nazi'at ni iaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang kafir daripada jasadnya, ditarik juga daripada setiap bulu-bulunya roh itu, daripada setiap kukunya dan dua tapak kakinya secara keras, seperti menarik safud, apa tu, besi tempat cucuk. Kata kau bahan ni sonang apa, macam apa tu, macam lidi sati lah, besi orang Arab guna nak panggang daging tu, dicucukkan, cucuk daging dalam tu. Jadi malaikat maut ini mencabut nyawa orang kafir. An-nazi'at ni mencabut nyawa orang kafir, roh mereka keluar daripada setiap bulu, setiap kuku, dua tapak kaki, seperti mana mereka menarik besi pembakar daging tu, tempat nak bakar daging tu, daripada kain bulu yang basah. Maksudnya macam tu lah, perumpamaan ni macam besi tu, letak kain bulu tu, santap kuat-kuat, macam tu. Maka dia akan mencari-cari kain tu, mencari-cari kain tu. Begitulah roh yang keluar daripada setiap bulu, kuku dan tapak kaki. Maka tak kala ketika ditarik nyawa roh orang kafir ni, mereka akan merasakan kesakitan kerana dia disentap dengan kuat oleh malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala utuskan, yang disebut sebagai An-Nazi'at.
Disebut sebagai an-nazi'at oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawa tu. Kemudian dibonam balik. Ke dalam jasadnya. Kemudian dicabut balik. Macam ambil pisau, tikam, tarik balik. Tikam, tarik balik. Macam tu. Jadi sakitlah rasa tu. Begitulah yang dilakukan oleh para malaikat Allah kepada roh-roh orang yang kafir. Ditarik, kemudian bonam balik, kemudian tarik balik. Itu berlaku kepada orang-orang kafir yang dimatikan oleh para malaikat Allah ketika mana sampai ajalnya. Disebut beginilah yang dilakukan oleh malaikat itu dengan orang-orang yang kafir. Itu kata siapa tu? Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga apa yang disebut oleh Ibnu Abbas dan juga Sa'id Ibnu Jubair, disebut nuzi'an arwahu, maknanya roh orang kafir ini dicabut, kemudian tanam balik, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, uriqat, kemudian dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu roh orang-orang yang kafir. Roh orang-orang yang kafir ketika dicabut pun, kalau roh orang yang beriman, seperti mana kitab yang dibaca oleh Ustaz Muzni itu kan, Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah tu, roh orang beriman ni tak kala dicabut, diraikan, diletakkan dalam kain yang putih, kemudian dibawa ke langit, dengan malaikat-malaikat yang berada di situ bersalawat, sampai bau wangi, sampai naik ke langit, dibukakan pintu langit, sampailah dihantar kembali turun ke bawah. Panjang cerita kan oleh Imam Al-Qurtubi tu, sampailah tak kala ketika nak dimandikan, maka malaikat Allah, roh ni akan melihat apa yang dilakukan, apa yang diperkatakan oleh manusia. Aku tercatat dalam hadis kan, ketika nak mandi roh tu akan dibawa turun balik, dan dia mendengarlah sipolan bercakap kan. Amat sebarang cakap, daging ni nasib baik dia meninggal capek, kalau tidak pukul 2 leh bising rumah kita dengan motor dia, tak elok mati tu kan. Tengok tawan tang ngutuk kau tu kan, setualah seorang dia cakap, mengelok mati tu esek yang apa tu buah kayu tu terkelantang tengah jalan tu. Kau rupa tahu cerita semua. Sebab itulah kemungkinan lah, ada adab kita bila menziarahi jenazah ni, kita tak boleh cakap banyak lah tentang jenazah tu kan. Jangan cakap keduniaan, benda-benda yang pelik-pelik lah. Sebab dalam hadis sebut tu kan, ketika itu roh ada kan, ketika itu roh ada, sampailah ketika dikafankan dan roh tu diletakkan di antara bainal kafni wal jasad, antara kafan dengan badan, bawalah ke kubur. Itu disebut oleh Al-Imamul Qurtubi. Jadi begitulah keadaannya orang kafir ni. Lain pula cabut, dibakar roh, dicabut, seorang tarik, kemudian dibakar dan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair radhiyallahu anhuma. Itu an-nazi'at. Kemudian Allah taala bersumpah lagi dengan wan-nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dan dengan nama malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan lemah lembut. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, malakul maut dan kawan-kawannya mencabut roh orang-orang kafir seperti mencabut besi tempuling. Saya tak tahulah tempuling ni menatang apa. Aku besi-besi tadi lah tadi tu. Ya, tempuling kan nama itu. Yang bergigi-gigi, bergigi-gigian dan boleh merobekkan baju bulu. Maka matilah orang-orang kafir itu seperti matinya orang-orang yang tenggelam dalam air. Dan mencabut roh orang mukmin dengan lemah lembut seperti menghuraikan tali yang mengikat binatang ternak. Ini kita wan-nasyitat. Tadi wan-nazi'at. Tarik seperti tarik besi panggang daging yang bergigi-gigi itu dalam kain bulu kan. Jadi bila ditarik, dia merobekkan kain tu. Begitulah bila roh keluar daripada jasad orang kafir, dia meninggalkan kesan kesakitan kan. Itu tuan-tuan, roh orang kafir. Sedangkan kematian orang-orang beriman pun mati ni sakit.
Roh yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dalam jasad, kemudian nak dicabut, dikeluarkan. Sakit mati ni kan. Sebab itu dalam dalam tazkirah tu menceritakan Sayyidina Ali tak kala berjalan dengan para sahabat sampai kubur, berdoa minta bangun seorang orang kubur, cerita, aku dah mati 120 tahun dah, tapi kesakitannya orang Ali masih rasa sampai hari ni. Sebab tu Nabi sebut sakit tu macam ditetak dengan pedang 60 kali, setengah kaul kata 90 kali. Sakit tu mati macam ditetak dengan pedang. Dia 120 tahun mati dah, masih lagi rasa sakit. Kan? Jadi mati memang sakit sebab nak mengeluarkan roh daripada jasad yang dah lama tanam kat situ. Jadi wan nasyitati nashta, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Orang kafir ditarik dengan kasar. Adapun orang-orang yang beriman maka ditarik dengan lemah lembut. Kata Ustaz Maksud Haji di sini, maksud wan nasyitat ni pula malaikat yang mencabut nyawa juga, tapi malaikat yang diutuskan mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Yakni kata Imam Qutubi dalam tafsir ni, berdasarkan pandangan Ibnu Abbas, yakni malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Maka dia mencabutnya seperti seolah-olah menghuraikan tali ikatan pada kaki unta, pada binatang ternakan. Ba'ir ni unta, tali ikat, nak bukakan ikatan tali, macam mana hurai, buka dengan lembut. Begitulah keadaannya bila malaikat ini mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Dan begitu juga pandangan daripada Ibnu Abbas juga yang menyebutkan bahawasanya wan nasyitati nashta ni, tafsiran yang lain menyebutkan wan nasyitat ni, kata dia iaitu jiwa ataupun ruh orang-orang beriman ketika mana dia nak mati, yang dia begitu bersemangat nak keluar. Sebab apa semangat nak keluar? Sebab orang-orang yang nak mukmin ni apabila datang kepadanya kematian, maka diperlihatkan kepadanya, tu'radu alayhi, diperlihatkan kepadanya syurga sebelum dia mati. Sebelum dia mati tu diperlihatkan kepada dia syurga ketika nak cabut nyawa tu. Maka dia akan nampak gambaran syurga tu. Dia nampak apa yang Allah Ta'ala janjikan daripada isteri-isterinya, ahli-ahli syurga itu, daripada golongan hurul ain, bidadari-bidadari Allah. Dia dah nampak dah, dan semuanya memanggil-manggil mereka kepadanya. Maka roh ini bersemangat nak keluar, sebab nampak gambaran. Kita sorot balik apa yang dah ada dalam kitab tazkirah tu kan. Bila kita nak meninggal nanti tuan-tuan, bila kita nak meninggal dunia dalam keadaan sakarat, antara sifat dia satu, manusia ni dia akan hilang pandangan mata kasar ni. Dia akan diberitakan, dia akan dilihat benda-benda yang tak pernah nampak. Lepas tu bila kita tengok orang meninggal ni, kita panggil kan, ditanya beritahu, siapa ni? Angah ni. Oh, syukur tu kan. Dia tak berperasan. Pada ketika tu dia lelan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan ketika nak mati itu, di saat-saat akhir kematian manusia ni, anak Adam ni, syaitan dia akan datang. Dia berupa macam-macam. Dia berupa ayah kita. Anakku, kata dia, matilah engkau dalam Yahudi, sebab inilah agama yang betul, kata dia. Ni ayah ni, takkan tak percaya, kata dia. Tak berhasil. Datang pula dia, berupa mak kita. Matilah wahai anakku dalam agama Nasrani ni, kata dia. Inilah yang betul lah. Selama ni pegangan kau tak betul ni, mak ni. Takkan tak betul, kata dia. Taklah jalan. Dia datang pula jadi isteri kita. Dia akan menyerupai orang-orang yang paling kita sayang, yang menggoda kita pada ketika itu. Sebab itulah dalam pengajian fiqh kita kan, bila kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku, sebab itulah orang yang nak mati ni, kita jangan sibuk dengan benda-benda lain. Kita talqin dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun tak payah sebut.
La ilaha illallah. Ketika tu dia sedang berperang tu. Berperang. Kan? Sebab itu Imam Qurtubi sebut yang penting dalam tazkirah tu talqinkan orang. Dia sabut ke tak sabut tu lain cerita. Kemungkinan dia masih lagi meletakkan dalam dirinya perkataan la ilaha illallah. Dia tak sebut dia. Dia masih pegang. Kita kerja kita yang hidup ni la ilaha illallah. Janganlah bila kita sabut kencang-kencang lagi. Tak si sabut dia atuk ni sabut je. Tak perlu sabut tu. Imam Qurtubi sebut. Kan Imam Qurtubi sebut dalam kitab tazkirah dia. Kemungkinan orang tu tak sabut tapi dia mati dalam iman. Ini bukan cerita Piramli ya, mati dalam iman tadi ya. Kono tikam dalam belakang. Kemungkinan dia sebut dalam hati dia. Dia sedang perang, dia jaga. Dia masih ingat lagi. Tak perlu pun dia sebut. Tak perlu pun dia sebut. Kan? Tak perlu dia sebut. Tak payahlah kita nak risau goncang-goncang orang tu dah lah nazak, goncang-goncang lah sakit lah kawan tu lagi. Seperti Ibnul Arabi kan, anak murid datang talqin dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau bangih dah. Dah lah diam tu dia. Anak murid heran, kenapa pula ni? Buang terbiat kan nak mati ni, kata kalimah tu dulu aku yang ajar engkau, kata dia. Senyap nak murid dah. Mokak. Kita jangan cakap macam tu. Kita tak sama macam Ibnul Arabi. Kalimah tu dulu aku yang ajar kamu semua. Kan jadi ketika itu kita berperang. Jadi talqinkan saja. Sebab itulah kerja kita yang hidup ni. Supaya nanti ketika itu orang yang beriman nak meninggal ni dia tetap dalam keimanan. Dan ketika itu juga orang beriman ni dilihatkan. Nabi sebutkan alam barzah tu, mula nak mati tu masuk je kubur, itulah permulaan. Nak tahu macam mana kesudahan kita di akhirat besok, susah ke senang, mula alam barzah tu lah, masuk dalam kubur tu lah. Mula kita sakarat mati tu tengok dapat mengekalkan keimanan, nanti kita masuk dalam kubur. Tok guru kita menyebutkan dalam kubur dah dibukakan, sama ada dibukakan satu kuah lubang kecil. Kalau yang masuk tu bahang neraka, tu petanda nanti akan bangkit lepas ni, susahlah kerja kita lepas tu. Tapi kalau masuk bau wangian syurga, sejuk angin sepi-sepi bahasa, tu mana petanda baik lah tu. Petanda baik. Jadi manusia tu dikira di akhir kesudahan, akhir hayat dia. Sebab itulah Nabi ajar kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Matikan aku ya Allah dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Jangan sudah kita tak baik. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kok kita berusaha mula-mula kita dah baik, kita kekal dengan kebaikan kita buat, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala takkan sia-siakan usaha kita, niat kita selama ni, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi an-nasyitat tu malaikat yang menarik nyawa orang beriman secara perlahan-lahan. Kata Imam Qurtubi sini dibukakan, dibayangkan, nampak dah bayangan syurga, maka bersemangat roh ni meronta-ronta nak keluar, nak pergi jumpa bidadari, nak pergi jumpa apa yang telah digambarkan oleh Allah, kecantikan dan keindahan syurga yang digambarkan pada dia ketika itu. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tempat yang tak pernah mata kita pandang cantiknya. Kita pergi mana tempat cantik pun, tu bukan syurga. Tengok kita dengar tentang keindahan suatu kawasan, macam mana indah pun kita boleh bayangkan, tu bukan syurga juga. Dan hati ni walaupun kuat macam mana pun daya imajinasi seseorang, dia tak boleh imajinkan syurga tu macam ni, sebab syurga tu lebih lagi daripada apa yang diimajinkan. Hati manusia tak boleh nak jangkau. Itulah tempat yang Allah Ta'ala copek betul jam tu. Betul ke jam ni? Dua ayat. Jam salah ni kalau tengok boleh. Salah kan? Begitulah keadaannya. Kemudian daripada Ibnu Abbas juga menyebutkan bahawasanya an-nasyitat ni juga ditafsirkan sebagai an-nasyitatu al-malaikah li nasyatiha tadhhab wa nasyitat ni ditafsirkan juga sebagai malaikat-malaikat Allah yang dia cergas, dia pergi ke sana ke sini menurut arahan-arahan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi an-nasyitat ni ditafsirkan juga oleh Ibnu Abbas sebagai maksud malaikat-malaikat yang kesana kemari menurut arahan daripada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia ikut yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kan. Malaikat-malaikat ni takut pada Allah Ta'ala dan dia buat apa saja yang diarahkan oleh Allah, dan dia nasyat, dia cogas mana-mana dia pergi. Ke mana yang Allah Ta'ala arahkan, dia akan pergi. Datang dan pergi menurut arahan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud nasyitat. Yang ketiga, berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau dalam kitab ni sebut, satu maknanya malaikat yang cabut nyawa orang beriman secara perlahan-lahan. Yang kedua, nasyitat tu diterjemahkan sebagai nasyat ni tuan, cogas, bersungguh-sungguh kan, aktif. Diterjemahkan, ditafsirkan sebagai ruh orang beriman yang tak sabar-sabar nak keluar. Sebab ketika dia nazak dan dipandang, diperlihatkan janji-janji Allah Ta'ala yang hebat-hebat di syurga, bersemangat roh dia nak keluar. Yang ketiga menyebutkan malaikat-malaikat yang kesana kemari, yang aktif menurut kehendak, menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu an-nasyitat tuan-tuan. Wasabihati sabha. Kita ambil masa qamat 10 minit tuan-tuan ya. Wasabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan dengan nama malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah membawa wahyu kepada diperintahkan Allah membawa wahyu kepada para rasul turun dari langit dengan cepat. Itu as-sabihat, iaitu malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sabih ni asal makna berenang laju. Jadi digunakan perkataan ni, wasabihat ni, yang dimaksudkan di sini bukan orang berenang ni. Maksudnya malaikat-malaikat yang turun dengan pantas menyampaikan wahyu kepada para rasul. Itu yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji di sini. Adapun dalam tafsir Qurtubi ini, di sini dibawakan pandangan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wasabihat ni adalah malaikat-malaikat yang turun dengan cepat, turun naik laju. Dan juga Al-Kalbi menyebutkan iaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan cepat. Dengan cepat, di mana mereka mencabutnya secara perlahan-lahan, rafiqan bisuhulatin, dengan lemah lembut, perlahan-lahan tapi copek. Kita kalau semoleh lembu, lemah lembut tapi lambek. Pedih kawan tu, dengan lemah lembut tapi copek. Jadi copek tu tidak menyeksakan. Walaupun lemah lembut, semoleh lemah lembut itu semoleh ayam tu tapi lambek. Sakit kawan tu, terasa. Pi lemah lembut, copek. Jadi sabihat ni disebut di sini bahawa malaikat yang mencabut ruh orang beriman dengan cepat tapi lemah lembut. Dengan perlahan, lemah lembut, mudah, dengan lemah lembut dan mudah. Perlahan, lemah lembut, mudah cara cabut nyawa tu. Itu sabihat. Itu makna sabihat yang pertama. Ada juga pandangan yang kedua menyebutkan, datangnya daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan di sini, Imam Mujahid dan Abu Saleh yang mengatakan bahawasanya sabihat ni adalah malaikat yang turun daripada langit dengan cepat menurut arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini iaitu malaikat yang turun dan naiknya dengan cepat, as-sabihat ni. Malaikat yang turun dan naiknya dengan cepat mengikut arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ini disebutkan di sini oleh Al-Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Ada juga yang menyebutkan bahawasanya as-sabihat agak sesuai dengan apa yang disebutkan di sini oleh Ustaz Ahmad Sonhaji ni. Ustaz Ahmad Sonhaji sebut malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah membawa wahyu kepada para rasul turun dari langit dengan cepat. Jadi ada pandangan tu daripada Imam Mujahid di sini, iaitu malaikat yang turun dan naik dengan cepat bawa wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mendahului syaitan, iblis, yang cuba menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu turun, malaikat bawa dengan cepat,
Bila diperintahkan dia sekonyong-konyong, apa bahasa pondok sekonyong-konyong dia dah berada pada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud was-sabihati sabha. Ada juga yang lain, tapi ulama-ulama tafsir lebih cenderung menafsirkan bahawasanya sabihat ni adalah malaikat-malaikat yang turun dan naik daripada langit dengan cepat. Ada pandangan yang lain tapi tidak berapa masyhur. Namun dicatatkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dengan menyebutkan bahawasanya as-sabihat ni ada juga yang menterjemahkan seperti menghuraikan, menafsirkan seperti Imam Qatadah dan Al-Hasan yang menyebutkan sabihat tu bukan malaikat kata dia, tapi an-nujum. Bintang-bintang yang beredar pada ufuknya. Begitu juga ada yang menafsirkan masuk juga matahari dan bulan. Wasabihat tu kan turun naik matahari tu, pagi dia naik tak sadar tiba-tiba potang dia dah hilang dia kan. Masa siang tak nampak bulan, tiba-tiba dah ada dah, so hilang balik. Bintang pun macam tu juga keadaan. Jadi Al-Imam Qatadah dan Al-Hasan menyebutkan sabihat tu adalah bintang, bintang-bintang, termasuk juga matahari yang bulan ni yang dia timbul dan hilang pada ufuk dia. Itu as-sabihat. Kejap dah ada, kejap dah hilang dah kan. Itu maksud sabihat menurut Imam Qatadah dan Al-Hasan. Tetapi tafsiran yang sebegini tidak berapa masyhur dan majoriti ulama menyebutkan as-sabihat itu adalah merupakan malaikat-malaikat yang turun dan naik daripada langit dengan cepat. Fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan deras. Kata Ustaz Ahmad Sunan dekat sini, dan dengan nama malaikat-malaikat yang mendahului ruh-ruh orang mukmin dengan deras untuk masuk dalam syurga. Jadi sabiqat ni adalah malaikat-malaikat yang mendahului orang beriman masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan dalam tafsir Qurtubi ni pandangan daripada Sayyidina Ali yang menyebutkan as-sabiqat itu adalah malaikat-malaikat yang mendahului. Hampir sama dengan sabihat tadi tuan-tuan. Dikata malaikat-malaikat yang mendahului syaitan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Sabiqat juga. Dan ada juga pandangan yang kedua daripada Imam Mujahid dan Abi Rauq yang menyebutkan bahawasanya sabiqat itu maksudnya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendahului anak Adam dengan amalan-amalan kebaikan dan amal soleh. Malaikat ni. Kemudian bila anak-anak Adam ni melakukan kebaikan, fataktubuhu, dia tulis kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak Adam itu. Dan pandangan yang ketiga datangnya daripada Imam Muqatil, agak sesuai dengan apa yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sunan Haji sini, katanya as-sabiqat itu adalah al-malaikah, malaikat-malaikat yang mendahului ruh orang-orang yang beriman masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Ahmad Sunan Haji ni ambil pandangan yang ketiga ni. Sabiqat ni iaitu orang malaikat-malaikat Allah yang mendahului orang-orang beriman masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu fas-sabiqati sabqa. Kita habiskan fal mudabbirat tuan. Dan akhir sekali tuan-tuan, ayat yang terakhirlah yang kita bincang kepada malam ini, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan alam. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan alam. Dan dengan nama-nama malaikat yang mengatur urusan alam dengan perintah Allah, seperti menerbangkan angin, menurunkan hujan, membahagi rezeki, mengendali perjalanan umur manusia dan makhluk lain, juga segala macam urusan hidup di dunia ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada petugas-petugas dia. Janganlah kita fikir kenapa Allah Taala perlu petugas. Kan dia bersifat qadir, qudrah ada kat dia. Dia berkuasa. Apa perlunya petugas? Sebut aja kun, jadi semua-semua. Tapi ada petugas-petugasnya. Ini semua nak bayangkan, nak menunjukkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala tu. Raja macam mana hebat pun, dia tak ada pengikut.
Dia seorang tengah-tengah kat sana tu, aku hebat dia. Dia lah buat air sendiri, dia lah buat isana dia, semua benda dia buat kerja seorang. Tak nampak hebat dah. Tak ada orang dia arah. Tak ada pengikut Allah Ta'ala ni macam tu juga. Dia hebat. Dia bukan perlu, dia wujudkan ada petugas-petugas bukan kerana nak tunjukkan dia tu bergantung, tak, nak tunjukkan kehebatan dia, keagungan dia. Seperti raja-raja, bila lagi besar angkatan dia, lagi banyak nampaklah kehebatannya. Lebih banyak kuda lagi nampaklah, ada unta, ada kuda, ada gajah semua. Jadi gagah nampaklah kuatnya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini, menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya sesuai dengan logik dan akal fikiran manusia. Ada petugas-petugas dia digambarkan oleh Allah Ta'ala, malaikat-malaikat ni bersayap 2, 3 atau 4 dalam surah Fatir. Kita pun tak dapat nak bayang macam mana malaikat ni bersayap. Tak apa Quran kata bersayap, kita yakinlah bersayap. Janganlah kita nak bayang-bayangkan macam burung merak lah, macam burung Raja Wali lah, burung Garuda lah. Tak payahlah kita nak fikir dah. Macam mana orang mana dia bersayap, kita yakinlah bersayap. Dah Quran kata bersayap. Jadi mudabbirat ni malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mengatur urusan alam ni, bukan urusan alam ni. Di mana Imam Al-Qushairi rahmatullah alaih menyebutkan di sini, ijma' para ulama menyebutkan bahawasanya mudabbirat ni memang malaikat. Ni ada disebutkan ijma' ulama. Wa ajma'u ala anna al-murad al-malaikah. Memang mudabbirat ni malaikat. Dan Imam Mawardi pula mengatakan pada tafsiran mudabbirat ni ada qaulan, ada 2 pandangan. Satu, malaikat-malaikat, al-mudabbirat ni malaikat. Yang kedua mengatakan mudabbirat ni bukan malaikat, tapi dia adalah bintang-bintang. Bintang-bintang. Tetapi jumhur ulama menyebutkan mudabbirat ni adalah malaikat-malaikat Allah yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mentadbir pengurusan alam ni. Menguruskan alam ini. Menguruskan alam ini. Sehingga disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para malaikat untuk menguruskan alam ini, bukanlah bermakna Allah Taala tak mampu di sini, tetapi di sini menunjukkan sebenarnya hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan diwujudkan para petugas yang tak terfikir di akal kita ramai. Malaikat ni buat ni, malaikat ni jaga ni, malaikat ni jaga ni, malaikat ni jaga ni. Besar panitia tu. Kan? Sampai yang jaga kita pun kata Imam Qurtubi dan tafsir ni kita dah banyak kali bincangkan, satu hari satu malam tu ada lebih kurang 25 orang malaikat hafazah yang selalu tengok, jaga kita kan. Dia bertukar naik silih berganti, lepas asar dia bertukar-tukar shift. Kita pun sampai 25 orang malaikat-malaikat sekitar kita ni. Tu tak masuk lagi malaikat-malaikat yang lain yang kita tak tahu berapa banyak dia ni. Di mana disebutkan di sini bahawasanya satu riwayat daripada Atha diambil daripada pandangan Ibnu Abbas menyebutkan bahawasanya mudabbirat itu iaitu malaikat-malaikat yang wukilat, yang diwakilkan untuk menguruskan hal ehwal bumi ni, seperti menguruskan riah angin, menguruskan hujan dan benda-benda yang lain. Dan berkata Abdurrahman bin Sabat menyebutkan bahawasanya pengurusan tadbir urusan dunia ni dia terbagi kepada 4. Ini pandangan Abdurrahman bin Sabat. Kata dia, tadbir urusan dunia ni kepada 4 orang malaikat. Jibril, kata dia, Mikail, yang besar-besar ni, kutu-kutu aja, Malakal Maut wa ismuhu Israil. Israil dan Israfil. 4 ni yang besar. Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Ini siapa sebut ni? Ini kata-kata pandangan daripada Abdurrahman bin Sabat. Kata dia apa? Fa amma Jibril, maka Jibril ni, kata Imam Qurtubi menakalkan perkataan Abdurrahman ni, Jibril ni Tuhan tugaskan dia sebagai orang yang menguruskan angin dan tentera, ar-riyah wal junud. Angin dan tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala ini diuruskan oleh Jibril. Wa amma Mikail, adapun malaikat Mikail ini pula dia ditugaskan
diwakilkan untuk menguruskan urusan hujan dan nabat, tumbuh-tumbuhan. Hal-hal hujan, hal pokok-pokok, itu urusan Mikail. Malaikat maut pula ditugaskan, diwakilkan untuk mencabut nyawa manusia di darat dan di laut. Darat laut, cabut nyawa siapa ni? Ini kerja malaikat Israel. Dan akhir sekali Israfil. Dia ini ditugaskan. Dia ini ditugaskan untuk menyampaikan arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat-malaikat yang tiga ni. Israfil. Itu kata Abdurrahman bin Sabab. Dan disebutkan di sini juga bahawasanya tidak adalah malaikat-malaikat yang lebih hampir pada arasy Allah itu melainkan malaikat Israfil, kata dia. Itu pun bainahu wa bainal arsy masirah 500 am, sejauh 500 tahun perjalanan malaikat ni dengan arasy Allah. Dan arasy ni benda yang makhluk Tuhan yang paling besar yang Allah Taala ciptakan. Yang paling besar arasy kan. Kan kita dah bincang dalam surah Takwir tu kat bawah kan, Allah Taala bila Syamsu kuwirat, bila Tuhan lipet matahari ni masukkan dalam arasy, masuk macam masuk dalam poket dia. Jadi arasy Allah Taala ni besar. Jadi Israfil ni yang paling dekat dengan arasy. Kata Imam Qutubi menakalkan perkataan Abdurrahman bin Sabat. Itu kata dia lah, pandangan-pandangan itulah. Mungkin agak berlainan dengan apa yang kita ngaji kan. Sebelum ni kan, ni pandangan-pandangan ulama. Sebab dalam kitab Qutubi ni kalau tuan-tuan tengok, tafsir Qutubi ni antara tafsir yang dia banyak, dia suka bercerita. Orang Sepanyol, dia banyak bawa cerita-cerita daripada dulu-dulu lah. Cuma yang seronoknya kita baca kitab tafsir ni, walaupun dia bawa cerita-cerita, akhir nanti dia akan waqultu, dia akan buat kesimpulan dia lah. Dia akan beritahu, ni Israiliyat, ni tak betul. Jadi kitab-kitab jadi orang suka baca lah. Banyak kita dapat info, maklumat-maklumat yang kadang-kadang bila kita relate dengan urusan luar, kita ada banyak kadang-kadang kita jumpa perkataan-perkataan orang-orang tok guru dulu-dulu tuan-tuan. Sebenarnya mereka ni lebih mendahului kita dan banyak dia ambil daripada kitab-kitab tafsir ni. Dia mengaji benda-benda macam tu. Jadi kita kadang dengar nampak simple dia. Rupa-rupa bila kita ngaji tafsir ni baru kita jumpa kan. Seperti pagi tadi lah bila kita ngaji tafsir kan tentang Nabi Sulaiman tu. Bila saya terbaca, saya tengok Masya Allah. Jadi orang-orang tu sebut betul kan, dalam perubatan bukan. Dan perubatan lah contoh orang-orang yang berubek ni. Kita tak main yang berubek ni. Berubek ni bila dia nak bakar syaitan, dia nak menjurus syaitan yang bersarang dalam badan orang. Pernah ada guru menyebutkan, tak payah susah Ustaz, kita guna Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum ni dia akan datang macam halilintar yang turun daripada langit kan. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Shihabun mubin ni anak panah daripada langit. Jadi bila kita dengar orang ni sebut macam mengarut, orang ni nak ambil panah daripada langit, nak panah-panah jin dalam badan orang. Tanya dia, guna apa panah ni? Baca Ya Hayyu Ya Qayyum ni Ustaz. Rupanya orang tu tak main-main lah orang dulu-dulu. Maknanya dia baca sungguh-sungguh. Dia mendalami kitab-kitab ni. Sebab itu mereka bercakap tu atas dasar ilmu. Sebab itu saya selalu sebut respect dengan orang tua-tua tuan. Tok guru kita. Kita ni datang kemudian. Kita ngaji pun satu kitab, dua kitab je. Dia dah ngaji semua-semua kitab dah. Lepas tu tidak ada adab lah kita. Bila kita banyak komen orang dulu-dulu kan yang betul memang kenal keilmuan dia. Jadi lebih baik kita tanya dulu. Jangan seorang-seorang kan. Jangan seorang-seorang. Kita seorang toih. Kita datang kemudian. Jadi respect, hormat pada orang lama-lama kita ni. Mereka ni dulu baca pada kita, dulu jumpa pada kita kan. Jangan sampai keluar Imam Syafi'i terkhilaf dalam buat hukum. Ada Imam Syafi'i khilaf pula. Pula keluar perkataan macam tu. Ini tak beradab dengan ulama-ulama dahulu yang lebih memahami isu daripada kita. Mereka faham dulu daripada kita kan. Sampai saya pernah sebut dulu, Piramli pun faham daripada kita dulu kan. Kita dah baca kisah Nabi Sulaiman. Rupa Piramli pun buat cerita pun rupa-rupa yang ambil dalam tafsir Qutubi sebiji sama rupa. Macam mana Puteri Balqis nak uji Nabi Allah Sulaiman. Macam itulah cerita macam cerita jumpa belalang tu. Sama tu cerita sama. Jadi itu menunjukkan orang dulu walaupun dia tak nampak Tok Guru Piramli tu cerdik rupa
Jadi masa saya hantar anak saya ke Aceh tu, ada orang cerita pergi kampung orang Lele tu. Ni kampung Piramli tu, memang ni alim orang ni. Cerdik. Saya kata apa alim ni, buat filem lah matilah. Tapi bila kita baca tafsir tu jumpa, sama pula cerita dengan cerita Piramli. Banyak kan 2-3 perkara dah. Ni orang dulu-dulu dia lebih mendahului kita. Lebih mendahului kita. Itu orang yang kita tak nampak kealiman ni. Dia buat filem dia. Ni lebih-lebih lagi lah guru-guru yang dahulu. Jadi kita kena hormat, insya-Allah tuan-tuan, bila kita hormat pada guru-guru dulu, orang tua-tua, insya-Allah akan datang keberkatan pada ilmu yang kita tuntut. Wallahu alam tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kalau ada kasar bahasa. Aqulu qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita berhenti pada ayat kelima ni tuan-tuan, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita sambung lagi pada minggu-minggu akan datang. Wallahu taala alam. Ada soalan tuan-tuan, kalau dapat jawab saya jawab. Kalau tak dapat jawab saya hutang dulu, sebab ilmu ni bukan kita punya. Ku adalah. Tak dapat cash kan, tak dapat cash hutang. Ya tuan. Okey, kejap ya. Masuk ni dulu. Ni saya jawab berdasarkan apa yang saya faham lah. Jadi soalan, adakah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang beriman ni, tak kira lah orang tu beriman tu orang yang asi ataupun orang tak asi. Manusia ni tuan, dia dua ya, kan, atas muka bumi ni. Satu, dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah peringkat-peringkat dia. Kedua, tak beriman dengan Allah Taala atau dipanggil dia musyrik. Dia mulhid, dia tak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama, sejahat-jahat orang yang asi tetapi dia beriman pada Allah Taala, lebih baik daripada orang yang kufur, yang baik hubungan dengan kita, selalu belanja bagi tu bagi ni, dongan cakap, tapi dia tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kala malaikat mencabut nyawa, Imam Al-Qutubi sebut dalam tafsir tadi, dia tak sebutlah orang asi begini keadaannya, orang yang kurang sikit begini keadaannya, tapi kita tengok berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sebelum ni. Orang-orang yang beriman, yang menjaga amalan dia, menjaga ibadahnya, hubungan dengan Allah, kematian dia nampaknya seolah-olah seperti berbeza dengan kematian orang-orang beriman yang asi, yang buat maksiat. Tuan-tuan tengok dalam tazkirah tu, terkadang ada juga orang-orang beriman yang kematiannya susah. Kita jangan, kan Imam Qutubi sebut, tanda kematian orang beriman tu dia arqul jabin ni berpeluh. Kita pula kerja kita, poi asalkan mati kau pergi tengok. Rabah. Habis tuan, tak ada peluh Su'ul khatimah ni kan, copek tu. Saya rasa ni su'ul khatimah ni apa pula? Sakit berpuluh-puluh, 5-6 tahun sakit. Seksa azab. Lepas tu lah saya rabah nak mati tadi. Tak ada peluh dah Lepas tu tak talqin, tak mahu dia bunyi. Sanyap macam ayam kena sampah tadi. Habis tu jangan sebut macam tu. Sebab ada orang yang Allah Taala dalam tazkirah sebutkan, ada orang yang kemungkinan dia duduk kat dunia dia asi, dia banyak buat maksiat, tapi Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada dia. Kerja Tuhan, Allah Ta'ala bertindak mengikut kemahuan dia, bukan kemahuan kita. Tu sebab sejahat mana pun, asalkan orang tu beriman, jangan dikutuk kejahatan dia. Kerana kejahatan, jangan dikutuk dia tu. Dia tu tak boleh. Quran nama ni tak ada mana yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Quran Abu nama tak payah ada tadi. Orang tu salah. Orang tu Tuhan jadian. Yang kita tak berapa nak setuju ni perangai, perbuatan. Itu datang daripada dia. Jadi sejahat mana pun orang, asalkan dia beriman, kita tak tahu bahagian ni. Sebab tu Rasulullah kata jangan kutuk kejahatan yang orang buat. Kemungkinan nanti dia lebih baik. Sebab tu ada orang yang Tuhan nak bagi dia kebaikan, kata Imam Qutubi, diberi sakit. Kan orang semayang, surau tidak tinggal, masjid tak tinggal, kuliah tak tinggal, tapi sebelum dia meninggal 5 tahun dia sakit. Menderita tu sakit Bila menderita lama-lama tu adalah cakap agak selama ni buat tu riak tu. Kan adalah mulut-mulut jahat macam tu. Kalau berdasarkan dalam tazkirah tu Imam Qutubi, ada orang yang Tuhan nak beri kelebihan, Allah Ta'ala bagi dia sakit sebelum dia meninggal. Supaya apa? Hapuskan dosa dia. Kan Nabi sebut, tidak adalah orang-orang yang beriman yang ditimpa kesakitan
ditimpa musibah, bukan syaitan, ditimpa musibah. Hatta duri kocik pun yang cucuk kaki dia, melainkan kafarah kepada dosa dia. Tuhan nak buang kesalahan-kesalahan dia dengan cara macam bersakit, tahun-tahun dia sakit, akhir dia meninggal dunia. Mungkin cara ni nampak macam azab, seksa nak mati Tuhan nak beri kebaikan pada dia. Dengan tidak menafikan adalah perbezaan orang yang beriman, yang menjaga ibadah dengan orang yang tak menjaga ibadah ni. Namun tuan-tuan, semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kiai meninggal aksiden. Imam Qutubi sebut kan, mati terbonam lomeh pun itu syahid kocik kata dia dalam tazkirah tu. Kan orang yang tak kena azab kubur, antaranya mati kerana sakit perut, mati di perbatasan, macam-macam disebut kan. Jadi orang-orang yang malaikat-malaikat Allah Ta'ala ni bila mencabut nyawa orang beriman, adakah kira orang yang asi ke tak asi? Kalau berdasarkan apa yang kita tengok tulisan-tulisan ulama kita, memang adalah perbezaannya. Orang yang alim, orang yang menjaga amalan, ibadah dia dengan orang yang asi. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala boleh buat sesuatu mengikut kehendak dia. Itu jawapan saya. Kan? Jawapan kita lah. Ada soalan lain tuan? Ini banyak soalan pada YouTube lah tuan. Soalan saya, adakah iblis masuk neraka? Apa tu? Iblis masuk neraka tak? Kau iblis tak betul aku mana nak pergi? Saya tak punya soalan itu. Sebab iblis tu dibuat daripada api. Jadi api neraka dan api tu macam mana? Payah juga nak jawab tu kan. Iblis tu dah api, masuklah api, tergelak-tergelantang dah, mengambur-ngambur dalam tu, elok dah baru renang dalam tu kita. Semua makhluk Tuhan yang kufur tuan, yang syirik pada Allah ni mana dalam neraka dia ambil. Sudah masuk dalam neraka. Kalau iblis tak masuk neraka, mana dia nak pergi kan? Tak kata gantung ni. Manzilah baina manzilatin ni, satu tempat di tempat dia dua, tak tahu tak ada dah. Ni aku. Kan? Apa tu? Api ya. Ini saya teringat. Dulu ada iblis ada soalan. Tak tahu mana saya baca Iblis tu dibuat daripada api kan. Jadi bila masuk api tak sakit ke dia? Itu ada satu kisah dulu pernah berlaku, satu kisah seorang pelajar yang mengaji jauh di negara barat ni. Cerdik lah. Mengaji jauh di negara barat, lepas tu pula dia balik. Dengar cerita tu Indonesia, di Indonesia. Dia balik ke negara dia tu. Jumpa mak, jumpa ayah. Dia sebut ke mak, aku mengaji dalam jauh-jauh situ, doktor aku tak boleh jawab soalan ni, kata dia. Apa soalan kau ni? Sampai hari ni kata dia soalan-soalan ni yang aku belajar ke Eropah, ke barat tu tak ada. Belum ada tok guru jawab dia. Prof aku jawab, kata dia. Profesor jawab. Apa soalan? Satu kata inilah antaranya. Syaitan tu, iblis tu daripada api, masuk dalam neraka, api kan api tak sakit lah. Macam mana? Tuhan seksa iblis dengan api. Yang kedua, kata dia, aku tanya orang, apa maksud takdir? Tak ada yang jawab takdir tu apa. Mak bapa, kalau kau nak tahu jawapan ni, kau pergi ke rumah hujung tu Tok Kiai tu. Kiai tu boleh jawab. Kiai tu boleh jawab. Pergilah rumah Kiai tu tanya, itu Kiai, takdir tu apa? Takdir tu apa soalan tanya, dia jawab. Satu soalan tentang takdir ni saya ingat. Yang kedua soalan yang kata dia, iblis tu daripada api, kemudian bakar dengan api, mana sakit? Mana sakit? Soalannya dua. Kiai tanya, dah habis soalan? Dah habis soalan pun dia lompang dengan Kiai tu. Puang sekali muka. Sakit. Kan? Tanya kenapa? Tok Kiai lompang sini, tanya soalan kena lompang. Itu jawapan untuk dua soalan tadi. Tadi kau jawabnya tentang takdir. Pernah tak kau mimpi nak kena lempang tadi sebelum datang sini? Tak pernah tadi. Itu dah takdir, hari takdir kau kena lempang. Itu takdir. Itu nama takdir. Tuhan tentukan. Yang kedua tadi, sakit tak kena lempang ni? Sakit kata dia. Apa pula sakit? Kata Tok Kiai, saya lempang kamu tadi bukan pakai kayu, pakai tangan. Kulit aku ni, daging aku ni sama dengan daging pipi kau. Bukan pakai benda lain, takkan sakit. Jadi Allah Ta'ala tahulah. Dah alam sabot-sabot ni dia buat. Takkan nak bakar iblis dengan api pun tak boleh buat. Itulah maksud Kiai tu.
Walaupun aku lempang tu tak pakai apa, pakai tangan ni. Ni daging tangan aku ni sama dengan daging pipi kau tu. Takkan sakit, sama-sama daging kan? Pandailah Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi ilmu itu, yang Maha mengetahui itu, macam manalah cara dia nak mengazab. Kalau dia nak azab sesuatu walaupun dengan benda unsur yang sama, boleh saja menurut pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada lagi tuan? Ada lagi ni. Ni tak boleh buka ni. Ni soalan akhir ni. Okey, kesembilan tu nanti. Ya tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Okey. Sekejap. Ini amalan tok guru kita dulu. Tuan Jali, orang tua-tua. Kenapa dia tanam pokok bunga, tek kubur apa semua tu? Itu berdasarkan hadis apa sahabat Nabi tu. Kan Nabi jalan dengan sahabat tu kan. Dia suruh patahkan dahan kurma yang basah tu, pelepah kurma basah tu Rasulullah suruh letak tu. Rasulullah sebut selagi mana pelepah tu basah, selagi tu orang dalam kubur tu akan dapat berkat tasbih daripada dahan pelepah tamar yang masih lagi hidup ni, yang hijau ni, sampailah dia mati. Jadi berdasarkan hadis tu lah, orang tua dulu kita dia tanamlah pokok-pokok renek, pokok kecil-kecil ni, bukan sekadar nak menghiaskan kubur tapi nak beramal dengan hadis tu. Jadi pokok-pokok ni dia bertasbih. Walakin la tasbahun walakin la ta'lamun tasbihahu. Bukan dalam Quran sebut kamu tak tahu tasbih pokok-pokok makhluk-makhluk Tuhan ni semua bertasbih. Jadi sebab tu orang tua dulu ditanam pokok-pokok ni, mudah-mudahan tasbih pokok-pokok ni rasa sejuk orang dalam ni dapat berkat. Sebab tu tok guru dulu dia suruh tanam. Tapi jangan tanam pokok dian ni atas kubur tu. Kan bangkit orang. Tanam pokok-pokok renek lah, pokok kecil-kecil. Pokok dian, pokok mata kucing dalam situ kan, tu tak jadi kubur kan. Kan orang lain datang kat situ. Itulah tuan-tuan. So kadarnya tuan-tuan, minta ampun, minta maaf. Kasar bahasa aku lu qauli hadza, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إن دخل الرياء في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولم نعلم به أو علمنا تبنا عنه وأسلمنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa